Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung berkaitan dengan topik bab 3 sebelum ini. Okey, hari ini kita fokus kepada kos pengeluaran jangka panjang dan juga ekonomi bidangan beserta dengan tak ekonomi bidangan. Okey, kita akan pergi kepada penjelasan lebih lanjut berkaitan kedua-dua topik tersebut. Okey, apabila kita lihat berkaitan dengan kos pengeluaran jangka panjang, okey, dalam jangka panjang ni semua input mengalami perubahan dari segi kuantiti yang digunakan. Okey, dalam kos pengeluaran jangka panjang ni, okey, kos purata yang terlibat dinamakan LAC, iaitu kos purata jangka panjang. Okey, di mana LAC ni adalah satu keluk yang menunjukkan bahagian kos purata jangka pendek paling rendah dipilih pada pelbagai tingkat keluaran. Okey, jadi dekat situ pelajar boleh lihat dekat sini adalah dia punya keyword adalah kos purata jangka pendek paling rendah. Okey, pelajar boleh lihat berkaitan dengan dia punya rajah, ada gabungan antara SAC dengan LAC dekat sini. Okey, pelajar boleh tengok berkaitan dengan huraian dia yang pertama. Okey, di mana dalam rajah tersebut ada 3 keluk SAC, iaitu keluk kos purata jangka pendek, iaitu SAC 1, SAC 2 dengan SAC 3 dekat sini. Okey, jadi di mana ia adalah saiz logi yang menunjukkan keadaan kos purata jangka pendek. Okey, tujuan utama firma ni adalah meminimumkan kos pengeluaran. Okey, jadi kos pengeluaran kena pilih paling rendah. Okey, kita tengok dalam keluaran yang ke-10. Okey, dalam keluaran 10, macam mana kita nak pilih saiz logi ni? Adakah SAC 1 atau SAC 2 yang kita nak pilih? Okey, jadi macam mana nak tentukan adalah pelajar boleh tengok dekat sini dalam kuantiti dalam keluaran yang ke-10 ni, dia ada 2 keluk dekat situ yang sama ada keluk SAC 1 ataupun satu lagi SAC 2. Okey, jadi dekat situ kita pilih kos pengeluaran paling rendah. Okey, jadi dekat sini kos pengeluaran paling rendah adalah dekat SAC 1 ni. SAC 1. Okey, jadi pada keluaran yang ke-10, kita pilih antara kedua-dua SAC adalah SAC 1 tadi. Okey, kemudian itu pada keluaran yang ke-10. Okey, pada keluaran yang ke-12 pula, okey, kita pilih sama ada dekat situ dia punya keluaran yang kita pilih adalah pada SAC 2 dekat sini ni. SAC 2 ni adalah kos pengeluaran dia paling rendah. Okey, pada keluaran yang seterusnya adalah keluaran pada 20. Pada 20. Okey, pada 20 ni, okey, dia hanya ada satu SAC saja, iaitu SAC 2. Okey, dia ada SAC 2, maka dekat situ kos pengeluaran paling rendah adalah pada keluaran SAC 2. Okey, seterusnya kita nak tengok pada SAC 3. Kita nak tengok pada keluaran yang ke-25. Okey, pada keluaran yang ke-25, kita tengok dekat situ gabungan kos pengeluaran jangka pendek adalah antara SAC 2 dengan SAC 3 dekat sini. SAC 2 dengan SAC 3. Okey, jadi pada keluaran yang ke-25, okey, pilih SAC yang paling rendah. Sama ada SAC 2 ataupun SAC 3. Jadi kita lihat apa yang dahulu kita tengok pada keluaran yang ke-25 adalah pada SAC 2. Jadi dekat situ SAC 2 kos pengeluaran dia paling rendah. Maka di situ pada keluaran 25 kita pilih adalah SAC 2. Okey, bila kemudian
kita sambungkan tadi, kita sambungkan ke semua titik-titik kesemuaran paling rendah pada SAC 1, 2, 3 tadi tu, maka terhasillah satu keluk di mana keluk itu dinamakan adalah keluk kos purata jangka panjang. Ni kita sambungkan, maka terhasillah satu keluk dinamakan keluk LAC. Okey, jadi kesimpulannya dekat situ, untuk hasilkan kos keluk LAC tadi, kos pengeluaran jangka panjang, adalah hasil daripada gabungan titik-titik SAC 1, SAC 2 dengan SAC 3, yang mana kos pengeluaran dia adalah paling rendah. Okey, itu berkaitan dengan subtopik kos pengeluaran jangka panjang, macam mana ia terhasil. Okey, kemudian seterusnya kita nak pergi kepada subtopik yang berkaitan dengan ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Okey, pelajar tengok dekat depan dia, bila ada perkataan ekonomi, okey, maka dia adalah benda yang positif ataupun berkaitan dengan sesuatu keadaan ataupun faedah ataupun benda yang baik lah. Okey, jadi dekat situ, bila sahaja pelajar tengok perkataan tu adalah berkaitan dengan ekonomi, maka dia punya definisi adalah berkaitan dengan faedah ataupun kebaikan. Okey, berbanding dengan kalau pelajar tengok dekat sini ada perkataan tak ekonomi. Okey, bila tak ekonomi maksudnya benda yang buruk ataupun tak baik ataupun masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Okey, jadi itu keyword dia. Okey, jadi di sini macam kita tengok berkaitan dengan dia punya definisi apa yang dikatakan ekonomi bidangan. Okey, jadi dekat situ apa dia berkaitan dengan ekonomi bidangan. Okey, ekonomi bidangan adalah faedah-faedah. Okey, keyword dia dekat situ adalah faedah-faedah yang diperolehi firma yang menyebabkan kos purata jangka panjang berkurangan semasa firma mengeluarkan output secara besar-besaran. Okey, jadi keyword dia adalah faedah-faedah. Okey, saya dah sebut tadi ekonomi maksudnya dia baik, maka dia adalah berkaitan dengan faedah-faedah. Faedah yang macam mana? Yang diperolehi oleh firma menyebabkan kesannya kepada apa? Kesannya adalah kepada LAC tadi. Okey, LAC tadi, di mana LAC tadi akan dalam keadaan berkurangan. Okey, berkurangan untuk keluarkan output secara besar-besaran, iaitu keluarkan produk ataupun perkhidmatan lah, maksudnya output tadi. Okey, kemudian kita tengok berkaitan dengan tak ekonomi. Tak ekonomi bidangan pula adalah berkaitan dengan masalah-masalah dekat situ. Berkaitan dengan masalah-masalah. Okey, masalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan yang dihadapi oleh firma tadilah. Okey, apa kesan dia pada bila berlakunya masalah tadi, apa kesannya pada LAC tadi? Okey, LAC tadi dalam yang mana kos pengeluaran jangka panjang dia tadi, dia akan meningkat. Dia akan meningkat. Okey, masa firma nak keluarkan output secara besar-besaran. Okey, itu adalah basic ataupun asas berkaitan dengan apa maksud ekonomi bidangan dengan tak ekonomi bidangan. Okey, seterusnya kita nak tengok pula ekonomi bidangan dalaman dengan tak ekonomi bidangan dalaman. Ada perkataan baru dekat sini iaitu tambahan dalaman berkaitan dengan dalaman, iaitu ekonomi bidangan dalaman ataupun tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, apa dia ekonomi bidangan dalaman ni? Okey, ekonomi bidangan dalaman ni pula adalah berkaitan dengan faedah-faedah. Faedah yang macam mana? Faedah yang diperolehi oleh firma menyebabkan apa jadi pada LAC tadi. LAC berkurang sama seperti tadi yang kita belajar berkaitan ekonomi bidangan. Okey, dia punya LAC tadi akan berkurang. Okey, disebabkan oleh keadaan dalaman. Okey, itu adalah dia punya tambahan.
Okey, di mana dekat situ pelajar kena ada perkataan keadaan dalaman firma semasa mengeluarkan output secara besar-besaran. Okey, jadi dia ada perkataan keadaan dalaman. Okey, seterusnya berkaitan dengan tak ekonomi bidangan dalaman pula. Okey, apa dia? Maksud dia adalah berkaitan dengan tak ekonomi tadi adalah masalah-masalah. Masalah yang dihadapi oleh siapa? Oleh firma yang menyebabkan kos purata jangka panjang iaitu LAC tadi akan meningkat. Keyword dia dekat situ disebabkan oleh apa? Oleh keadaan dalaman tadilah. Keadaan dalaman juga. Firma yang semasa untuk keluarkan output secara besar-besaran. Okey, jadi itu berkaitan dengan definisi ekonomi bidangan dalaman dan juga berkaitan dengan tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada berkaitan dengan faktor kewujudan ekonomi bidangan dalaman ni tadi. Okey, bagaimana faktor dia wujud? Okey, yang pertama kita lihat di sini adalah adalah berkaitan dengan ekonomi teknikal. Okey, jadi berkaitan dengan ekonomi teknikal ni contoh dia adalah berkaitan dengan penggunaan teknologi moden seperti mesin dan juga jentera lah. Okey, itu contoh dia, mesin dan juga jentera. Okey, yang di mana pasti dia kesan daripada faktor ekonomi teknikal ni tadi akan menyebabkan kos purata tadi, jangka panjang tadi dia akan berkurang. Maksudnya dekat situ LAC tadi akan menurun. Okey, pergi balik pada dia punya maksud tadilah yang berkaitan dengan apa dia ekonomi bidangan dalaman, dia akan menyebabkan LAC akan menurun ataupun berkurangan. Okey, faktor yang kedua adalah ekonomi pemasaran. Dalam ekonomi pemasaran contohnya berkaitan dengan iklan yang kita buat untuk pasarkan sesuatu produk. Okey, bila kita buat sesuatu iklan, maka akan berlakulah permintaan yang akan bertambah. Okey, bila permintaan yang bertambah, akan menyebabkan hasil firma tadi akan meningkat. Okey, jadi bila hasil firma ni meningkat, apa jadi pada LAC? Kena kaitkan apa jadi pada LAC? LAC tadi dia akan menurun balik tadilah. LAC akan menurun. Kesan dia akan menyebabkan LAC akan berkurangan ataupun menurun. Okey, seterusnya kita pergi kepada berkaitan dengan faktor yang ketiga adalah ekonomi kewangan. Okey, bila sebut kewangan saja mesti pelajar akan fikir berkaitan dengan duit ataupun modal dari segi kewangan. Okey, daripada mana kita dapat kewangan ni? Okey, dengan kita dengan firma tu buat pinjaman. Okey, jadi dalam keadaan macam ni, bila sebut ekonomi bidangan dalaman, dalam faktor ekonomi kewangan ni di mana firma akan lebih senang meminjam daripada institusi kewangan. Tak kiralah daripada Maybank ke CIMB ataupun bank-bank lain. Okey, kemudian ini menyebabkan ataupun ini membolehkan firma besar tadi menambahkan keluaran. Bila dah dapat buat pinjaman dengan mudah dari institusi kewangan tadi, daripada bank-bank tadi, jadi dia ada modal yang banyak. Bila ada modal yang banyak, maka dia dapat hasilkan ataupun boleh tambahkan keluaran. Dan output dia akan meningkat. Jadi kesannya LAC akan berkurangan. LAC akan berkurangan. Seterusnya faktor yang keempat adalah ekonomi pengurusan. Dalam ekonomi pengurusan ni, contoh dia adalah berkaitan dengan pengurus. Pengurus yang dilantik tu mesti cekap dari segi pengurusan nak
hasilkan produk, pengurusan daripada macam mana nak pasarkan sesuatu barang. Okey, jadi pengurus-pengurus ni kena cekap. Okey, jadi bila dia cekap dalam melakukan kerja dia, okey, daya pengeluaran akan bertambah. Okey, dan seterusnya bila berlakunya daya pengeluaran meningkat, output akan meningkat, dan seterusnya dia akan menyebabkan LAC akan berkurangan. Balik kepada LAC ni tadi. Okey, dan seterusnya yang terakhir adalah ekonomi pengkhususan. Bila sebut sahaja ekonomi pengkhususan, khusus maksudnya khusus pada satu-satu kerja. Sama ada pekerja tu khusus pada satu bahagian pembuatan, ataupun khusus pada pemasangan, khusus kepada pembungkusan ataupun pemasaran. Jadi bila ada khusus pada satu-satu bahagian, kerja tu akan lagi cepat, lebih mudah, dan juga pekerja tu lebih mahir dengan dia punya pengkhususan kerja tadi. Okey, kesan dia daya pengeluaran akan meningkat. Okey, bila daya pengeluaran meningkat, output akan bertambah, dan seterusnya dia akan menjimatkan kos purata tadilah. Maka kesannya LAC tadi akan berkurangan. Okey, itu berkaitan dengan faktor yang mewujudkan ekonomi bidangan dalaman lah. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan ekonomi bidangan dalaman. Apa faktor-faktor dia pula? Okey, kita lihat. Okey, pertama tadi kalau tadi ekonomi teknikal kan. Okey, jadi ini bila sebut sahaja tak ekonomi bidangan dalaman, maka depan dia adalah tak ekonomi. Jadi kat situ tak ekonomi teknikal. Okey, pun berkaitan dengan mesin lah. Bila sebut sahaja teknikal, dia adalah mesin. Mesin ataupun jentera. Okey, jadi macam mana keadaan mesin tu tadi? Adalah dalam keadaan kerosakan dan kehausan. Okey, bila kita fikir secara logiknya, kalau mesin tu rosak banyak, maka apa jadi? Kita kena keluarkan kos. Kos pengeluaran akan meningkat. Jadi kos operasi akan meningkat dekat situ. Okey, bila kos operasi meningkat, okey, pengeluaran tadi tidak cekap. Okey, jadi dekat sini dia akan menyebabkan LAC berlaku peningkatan. Maksudnya kos purata jangka panjang akan meningkat. Pergi balik pada maksud tadilah. Maksudnya dalam keadaan tak ekonomi bidangan dalaman, LAC tadi kesannya LAC akan meningkat. Okey, yang kedua pula adalah berkaitan dengan tak ekonomi pemasaran. Okey, apa dia tak ekonomi pasaran ni? Berkaitan dengan iklan tadilah. Contoh iklan tadi, macam mana aktiviti iklan tadi? Di mana promosinya tak berkesan. Orang tak suka berkaitan dengan produk yang dipasarkan. Jadi dia punya output akan berkurangan. Bila output berkurangan, maka LAC tadi akan menyebabkan meningkat kerana kos pengeluaran terpaksa berlaku peningkatan. Dia kena buat cara lain. Jadi maksudnya iklan tak jalan, apa yang dia kena buat? Jadi dia kena tambahkan kos pengeluaran. Bila tambahkan kos pengeluaran, maka itu yang menyebabkan LAC tadi meningkat. Okey, seterusnya berkaitan dengan faktor yang ketiga adalah berkaitan dengan tak ekonomi kewangan. Okey, tak ekonomi kewangan di mana firma kena membayar balik pinjaman dengan kadar faedah yang tinggi. Itu dia punya masalah yang timbul. Okey, firma tadi dia buat pinjaman. Okey, dia buat pinjaman dan dia kena pulangkan balik pinjaman kepada bank tu dengan kadar faedah yang tinggi. Okey, bila sebut kadar faedah yang tinggi, maksudnya kena bayar balik dengan pinjaman yang asal tambah dengan kadar faedah tadi. Jadi maksudnya kadar faedah tinggi, lagilah dia punya pinjaman tadi kena bayar lagi banyak. Okey, bila banyak, kos pengeluaran makin bertambah dekat situ kerana kadar faedah yang tinggi tadi menyebabkan LAC tadi akan meningkat.
Okey, dan seterusnya adalah berkaitan dengan tak ekonomi pengurusan. Okey, tak ekonomi pengurusan ni di mana berkaitan dengan pengurus tadi. Firma tadi dia melantik pengurus. Kalau yang ekonomi dalaman tadi faktor dia pengurus cekap. Jadi yang ini adalah pengurus yang tidak cekap yang dilantik. Itu yang menimbulkan masalah kepada firma tadi. Bila pengurus tu tak cekap dari segi pengurusan, dari segi pemasaran, okey, maka dekat situ akan menyebabkan output berkurangan. Jadi dekat situ daya pengeluaran akan merosot lah. Bila daya pengeluaran merosot, kesannya LAC akan bertambah ataupun meningkat. Maka dia akan perlu tambahkan kos pengeluaran untuk atasi masalah yang timbul. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir untuk faktor kewujudan tak ekonomi bidangan dalaman ni adalah berkaitan dengan tak ekonomi pengkhususan. Okey, di mana dalam keadaan macam ni, bila pekerja dia khusus pada satu-satu kerja saja, dia akan rasa jemu, bosan, asyik-asyik kerja yang sama, asyik-asyik kerja yang sama. Jadi dekat situ, bila kerja yang dibuat secara berulang tu, dia akan jemu, kesannya seterusnya dia akan macam malas nak buat kerja, kualiti dia akan kurang. Jadi dia akan terjejas. Jadi permintaan akan merosot dan seterusnya dia akan menyebabkan akan memberi kesan kepada output tadi. Output tadi akan berkurangan dan seterusnya. Apa jadi pada LAC? LAC akan meningkat. Okey, itu berkaitan dengan faktor ekonomi bidangan dalaman dan juga faktor wujudnya tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, dan seterusnya kita lihat dekat sini. Okey, apa pula ekonomi bidangan luaran dan dan tak ekonomi luaran ni pula? Tak ekonomi bidangan luaran ni. Okey, jadi sekarang adalah berkaitan dengan luaran. Okey, ekonomi kita faham tadi berkaitan dengan faedah. Okey, jadi berkaitan dengan faedah yang diperoleh oleh firma yang menyebabkan LAC tadi, yang ini ni kalau luaran dia akan menyebabkan LAC berkurangan. Dia akan menyebabkan LAC yang berkurangan oleh disebabkan oleh keadaan di luar firma. Okey, itu keyword dia, di luar firma. Okey, sama jugalah untuk keluarkan output secara besar-besaran. Okey, apa pula tak ekonomi bidangan luaran ni? Okey, kalau tak ekonomi bidangan luaran ni pula, tak ekonomi bidangan luaran ni pula adalah berkaitan dengan Okey, kita tengok tak ekonomi bidangan luaran pula adalah berkaitan dengan masalah-masalah. Okey, masalah-masalah yang dihadapi oleh firma, yang mana kesan dia LAC tadi akan berkurangan. LAC akan berkurangan. Silap-silap, LAC akan meningkat. Kalau tadi ekonomi dia berkurangan, jadi dekat sini LAC akan meningkat. Okey, LAC akan meningkat disebabkan oleh keadaan dekat mana? Keadaan kat luar pula. Kat luar firma. Okey, yang mana untuk kita keluarkan output secara besaran. Jadi keyword dia adalah berkaitan dengan masalah. Lepas tu kesannya apa jadi? LAC akan meningkat dan juga dekat mana disebabkan oleh keadaan apa? Keadaan dekat luar firma tadi. Maka kesan daripada keadaan kat luar firma tadi, faktor daripada keadaan kat luar firma tadi, okey, itu yang menimbulkan masalah untuk keluarkan output ni secara besaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor-faktor kewujudan ekonomi bidangan luaran pula. Okey, pertama adalah faktor ekonomi infrastruktur. Bila sebut saja infrastruktur, dia berkaitan dengan kemudahan-kemudahan asas.
Contohnya bekalan air, jalan raya dan juga elektrik. Okey, itu yang kat luar. Dia punya keadaan yang dekat luar. Macam mana dari segi bekalan air dia, macam mana keadaan jalan raya dan juga elektrik tadi. Okey, seterusnya adalah faktor ekonomi integrasi. Ada dua, iaitu integrasi secara mendata dan satu lagi integrasi secara menegak. Okey, kalau integrasi secara mendata ni adalah gabungan untuk hasilkan keluaran yang sama. Okey, contoh dia adalah penternak ikan keli di satu kawasan gabungkan membentuk sebuah firma yang besar. Jadi dia dalam keadaan produk yang sama, iaitu dia menternak ikan keli. Daripada firma kecil nak pergi kepada firma besar untuk membentuk firma yang besar. Okey, apa dia integrasi menegak pula, iaitu gabungan daripada keluaran yang berbeza. Kalau tadi keluaran yang sama, ini keluaran yang berbeza untuk keluarkan barang akhir dia yang sama. Okey, contoh dia untuk keluarkan kereta. Okey, apa dia keluaran dia? Untuk hasilkan sebuah kereta tu mesti ada firma tayar, ada firma untuk mengecat, firma untuk bodi kereta, alat ganti kereta. Okey, jadi keluaran dia yang berbeza, tapi untuk hasil untuk keluarkan barang akhir yang sama, iaitu kereta tadi. Okey, jadi ini dapat menghasilkan keluaran yang banyak dan juga bila output dia meningkat, keluaran dalam keadaan yang banyak, LAC tadi akan berkurangan. Okey, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan ekonomi bahan mentah. Okey, itu pun kat luar berkaitan dengan keadaan luaran, iaitu bahan mentah. Okey, bahan mentah diperlukan adalah dalam kuantiti yang banyak, iaitu banyak dan juga ia mudah diperolehi. Sebab ekonomi tadi dia faedah-faedah kan, jadi dia adalah dalam keadaan yang nak memperjelaskan berkaitan bahan mentah ni mesti dalam keadaan yang mudah, senang apa semualah untuk mendapatkannya. Okey, jadi firma akan keluarkan keluaran tadi dengan banyak. Bila dia dapat keluarkan dengan banyak sesuatu keluaran, output akan bertambah dan seterusnya. Okey, kos akan menjadi rendah. Jadi dekat sini dia berkait dengan LAC tadi akan menurun. Okey, itu faktor kewujudan ekonomi bidangan luaran. Okey, seterusnya kita nak lihat berkaitan dengan faktor kewujudan tak ekonomi bidangan luaran pula. Okey, berkaitan dengan tak ekonomi bidangan luaran pula. Okey, yang pertama adalah kekurangan input pengeluaran. Okey, di mana input pengeluaran tadi kenapa berkurang? Disebabkan oleh sukar diperolehi. Jadi bila sukar untuk perolehi input tadi, maka firma dia akan tambahkan kos pengeluaran. Okey, contohnya kos pengangkutan untuk uruskan input pengeluaran tadi. Okey, jadi bila kos pengeluaran meningkat, maka LAC akan meningkat dekat situ. Kesan dia LAC akan meningkat. Okey, yang kedua pula adalah berkaitan dengan pencemaran. Pencemaran, contohnya pencemaran air dengan udara. Okey, yang mana dia akan menjejaskan operasi firma tadi. Okey, jadi bila berlakunya pencemaran, okey, dia kena tanggung kos tambahan. Okey, jadi kalau contohlah firma tu terjadinya apabila ada operasi firma tu menyebabkan toksik tu dibuang di sungai ke apa semua. Okey, jadi dekat situ akan menyebabkan pencemaran air apa semua dan juga asap-asap yang banyak keluar daripada firma tadi masa dia beroperasi. Okey, dia akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, jadi kesannya firma tadi dia akan kenakan denda. Jadi bila dikenakan denda, jadi dekat situlah berlakunya kos tambahan. Jadi dekat situ kos dia untuk bayar denda tu menyebabkan LAC tadi meningkat.
Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan kesesakan. Okey, kesesakan ni maksudnya kesesakan dekat luar, contohnya jalan raya. Okey, di mana bila berlaku kesesakan jalan raya, penghantaran input tu akan jadi lambat. Okey, jadi dekat situ bila penghantaran input akan jadi lambat, output akan berkurangan. Bila output berkurangan, maka dekat situ dia berkait dengan kesan dia pada LAC. LAC akan meningkat. Dekat situ kos pengeluaran juga akan meningkat. Okey, dia akan fikir cara macam mana untuk atasi masalah penghantaran yang lambat tadi. Dia akan guna pengangkutan yang lebih cepat. Situlah yang akan menyebabkan kos dia bertambah. Kos tadi meningkat, maka LAC tadi akan meningkat. Okey, seterusnya berkaitan dengan peningkatan harga faktor pengeluaran. Okey, peningkatan harga faktor pengeluaran. Okey, kenaikan di mana kenaikan harga faktor pengeluaran tadilah tanah, buruh, modal usahawan tadi. Okey, bila berlaku kenaikan pada harga faktor tadi, kesannya firma terpaksa menanggung kenaikan kos operasi. Jadi itu yang menyebabkan LAC tadi akan meningkat. Okey, seterusnya kita pergi kepada rajah. Rajah berkaitan dengan ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman. Dan rajah berkaitan dengan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Okey, jadi dekat sini kita lihat yang pertama adalah berkaitan dengan ekonomi dalaman dan tak ekonomi dalaman. Okey, ini LAC tadi. Okey, ini LAC, satu keluk bentuk LAC iaitu kos purata jangka panjang. Okey, dekat sini dah dibagi tahu dalam keadaan LAC yang menurun ni tadi, itu adalah dalam keadaan ekonomi dalaman. Okey, pelajar boleh tengok huraian dia di mana apabila firma mengalami ekonomi bidangan dalaman ni tadi, okey, kos purata jangka panjang tu berkurangan. Pelajar boleh tengok keluk tadi dia sedang menurun. Keluk LAC tu sedang menurun. Itu menunjukkan kos purata jangka panjang dia berkurangan. Dalam keadaan keluaran meningkat. Okey, di mana pada keluaran Q1 iaitu berlaku peningkatan daripada kosong ke Q1 tadi, LAC adalah dalam keadaan menurun. Maksudnya kos pengeluaran berkurangan. Okey, itu adalah keadaan ekonomi dalaman. Okey, macam mana pula berkaitan dengan tak ekonomi dalaman pula. Okey, bila keluaran bertambah, selepas Q1 ni keluaran bertambah. Okey, apa jadi pada LAC? LAC akan meningkat. LAC meningkat ni maksudnya kos pengeluaran bertambah. Itu maksud dia. Maka bila kita cantumkan ekonomi dalaman dan tak ekonomi dalaman tadi, maka terhasillah satu keluk yang dinamakan keluk LAC tadi, iaitu keluk kos purata jangka panjang. Okey, dan yang seterusnya yang terakhir adalah berkaitan dengan ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran. Okey, bila sebut sahaja ekonomi bidangan luaran dan tak ekonomi bidangan luaran ni, okey, ini adalah LAC yang asal, LAC kosong. Okey, sebut sahaja ekonomi bidangan luaran dengan tak ekonomi bidangan luaran, dia berkaitan dengan peralihan. Sama ada peralihan LAC tu ke LAC 1 ataupun LAC kosong tadi ke LAC 2. Dia melibatkan peralihan keluk LAC tadi, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okey. Seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan nak tentukan ekonomi bidangan dalam luaran dengan tak ekonomi bidangan luaran. Okey, ini yang asal tadi LAC kosong. LAC kosong yang asal lah. Okey, kalau berkaitan dengan LAC kosong, beralih ke bawah ke LAC 2. Dia beralih ke bawah ke LAC 2 ni. Okey, ini menunjukkan keadaan di mana
kos purata jangka panjang sedang menurun. Iaitu adalah berkaitan dengan kos purata jangka panjang berkurangan. Okey, bila berkaitan dengan LAC yang beralih ke bawah ni berkaitan dengan kos pengeluaran dia berkurang. Okey, ini adalah berkaitan dengan ekonomi bidangan luaran. Dia adalah ekonomi. Ini adalah ekonomi bidangan luaran. Benda yang baiklah kalau kos pengeluaran sedang berkurang. Okey, sebaliknya berkaitan dengan kalau dia punya LAC beralih ke atas pula. Okey, bila LAC kosong ni dia beralih ke atas ke LAC 1. Okey, itu maksudnya LAC meningkat. Maksudnya kos pengeluaran tadi berlaku peningkatan. Okey, kos pengeluaran meningkat ni dia adalah berkaitan dengan masalah-masalah. Bila sebut sahaja masalah yang mana kos pengeluaran akan menyebabkan kos pengeluaran bertambah, itu adalah tak ekonomi bidangan luaran. Okey, jadi dekat situ pelajar boleh fahamlah berkaitan dengan rajah ekonomi bidangan luaran dengan tak ekonomi bidangan luaran. Okey, jadi itu sahaja untuk penerangan berkaitan dengan kos pengeluaran jangka panjang dan berkaitan dengan ekonomi dan juga tak ekonomi bidangan dan juga tak ekonomi bidangan yang melibatkan dalaman dan juga luaran.